Baiklah, anda tidak nak bincang panjang masalah Ibnu Ishaq lagi. Cumanya muka surat 23 tengok. Di antara sirah Ibnu Ishaq dan sirah Ibnu Hisham. Sebab ni ada kaitan rapat itu. Cuba tengok perenggan yang kedua. Pada hakikatnya sirah Ibnu Hisham itu adalah sirah Ibnu Ishaq juga. Sama seperti tafsir yang terkenal dengan tafsir Ibnu Abbas. Orang duduk sebar kata tafsir Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Pada hakikatnya ialah tafsir Al-Kalbi, pembohong besar. Ni yang orang tak tahu. Dia memang bubuh nama Ibnu Abbas, tafsir Ibnu Abbas. Demikian juga dengan sirah Ibnu Ishaq. Ia lebih terkenal dengan sirah Ibnu Hisham kemudian. Bahkan sirah Ibnu Ishaq tu sendiri nak dapat pun payah. Sebab apa? Orang tahu kalau waktu mungkin orang kata payahlah, ada orang pertikad. Tapi kalau Ibnu Hisham tak. Orang ralik. Padahal Ibnu Ishaq juga dengan jelas Ibnu Hisham sebut dalam tu qala Ibnu Ishaq begini qala Ibnu Ishaq begini. Dia tak ada komen apa. Ada juga ketika dia komen, tapi tak banyak. Bila dia tak komen tu kan, orang kita ni hak betul sahadat ni kan kata bermakna Ibnu Hisham iktiraf, Ibnu Hisham mengesahkan hak Ibnu Ishaq kata tu, sebab tu dia tak komen. Orang kita pergi faham lagu tu silap sekali, silap. Kita tak boleh tengok kepada seorang Ibnu Hisham kalau kita terima dia baik tak apalah. Tak boleh tengok seseorang tu riwayat dia tu baik berdasarkan dia tu saja, tak boleh. Bukan kaedahnya lagu tu. Kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi, nanti akan datang anda akan sebut. Dalam Sunan Tirmizi siapa dia pertikah? Kita tak pertikah dia. Tapi apa yang orang kata ada hadis dia maudhu, apa? Pasal perawi dicelah-celah dia tu lah. Bukan dia, tidak sabit dengan dia. Serupa juga di sini. Serupa juga dalam masalah itu, serupa. Ibnu Hisham tidak langsung ambil daripada Ibnu Ishaq, tidak. Dia tidak langsung. Bukan Ibnu Hisham berguru secara langsung dengan Ibnu Ishaq, tak. Tok guru dia yang sebenar ialah Ziyad Al-Bakkai. Ziyad Al-Bakkai, cuba tengok muka surat 23. Dia ambil sirah Ibnu Ishaq tu daripada Ziyad Al-Bakkai. Sirah Ibnu Ishaq diambil oleh ramai orang daripada macam-macam punca. Hak Ibnu Hisham ambil daripada Ziyad Al-Bakkai. Siapa Ziyad Al-Bakkai? Cuba tengok. Dia adalah seorang penduduk Kufah. Kalau zaman itu, kalau dalam kitab-kitab rijal hadis ni bila sebut orang Kufah saja, dia kena beringat selalu. Pasal apa kebanyakannya Syiah? Kalau sebut orang Kufah saja, dia beringat. Itu pun satu peringatan dah tu. Satu signal dah tu. Beberapa orang ulama telah menganggap dia seorang yang thiqah. Setengah orang bila sebut thiqah tu kan selalulah dia suka. Dia tidak faham thiqah ni belum lagi hujjah. Hujjah tu baru hak anaknya, baru boleh dibuat kira. Thiqah tu belum lagi. Imam Bukhari juga telah menukilkan riwayatnya, tetapi bergandengan dengan riwayat orang-orang lain, bukan riwayat yang hanya dikemukakan olehnya. Di dalam Sahih Muslim juga terdapat beberapa riwayatnya. Demikian juga di dalam Musnad Ahmad. Imam Ahmad berkata dia seorang yang benar. Yakni ini yang anda terjemah saduq. Terjemah lafziyah. Padahal dari segi istilah tidak semesti makna begitu. Demikian juga dari Abu Zur'ah, Yahya bin Ma'in. Disebut ini. Demikian riwayat-riwayat tentang peperangan yang dinukilkannya boleh diterima. Tetapi yang berkaitan dengan soal-soal lain sama sekali tidak boleh diterima. Ni orang hak terima pun dia ada bagi. Dalam perkara ni boleh, dalam perkara ni tak boleh. Imam Nasai berkata dia seorang yang dhaif. Tadi kata thiqah, ada hak kata thiqah, ni dhaif pula. Tidak kuat. Abu Hatim berkata bukan hujjah. Apabila kata thiqah tidak semesti dia hujjah. Tu kena faham. Ali Ibn al-Madini berkata dhaif. Ibnu Sa'ad berkata walaupun ulama-ulama hadis mengambil riwayat-riwayat darinya, tetapi di sisi mereka Ziyad bukan hujjah. Ziyad ni hak Ibnu Hisham ambil. Saleh Jazarah menjelaskan secara peribadinya Ziyad adalah seorang yang dhaif, tetapi dalam riwayat-riwayat maghazi beliau boleh diterima. Beliau boleh diterima. Abdullah bin Idris berkata dalam menukilkan pendapat dari riwayat Ibnu Ishaq, tidak ada orang lain yang boleh dipercayai darinya. Paling siqah kalau dari riwayat daripada Ibnu Ishaq paling siqah.
Ini kerana Ziyad telah 2 kali menamatkan pengajian Maghazi Ibnu Ishaq itu dengan Ibnu Ishaq sendiri. Ini kesimpulan yang kita buat daripada keterangan di atas, dapat difahami bahawa di sisi kebanyakan ulama hadis, dia seorang yang tidak muktabar dan dhaif. Di sisi orang yang menerima beliau, mereka hanya menerima riwayat-riwayat tentang peperangan dan maghazi Rasulullah SAW sahaja, bukan riwayat-riwayat berkenaan dengan soal lain. Ini pun boleh diperincikan lagi, kalau tidak bercanggah dengan riwayat orang lain yang lebih sahih. Tak boleh kita faham kalau hak dia riwayat ni, hak orang lain ada pun kena ketepikan orang lain, kena utamakan dia. Tak ada siapa kata lagu tu. Ini kesilapan orang kemudian lah. Kalau ada pun kesilapan orang kemudian. Bagaimanapun dia dianggap seorang yang paling muktabar dalam menukilkan pendapat-pendapat dari riwayat-riwayat dari Ibnu Ishaq. Hak tu memang orang kata memang dia boleh dipercayai dari segi menukilkan riwayat daripada Ibnu Ishaq. Bermakna apa yang tersebut dalam kitab Ibnu Hisham, hak dia kata daripada Ibnu Ishaq tu boleh dipercayai sebagai benar kata-kata Ibnu Ishaq. Hak tu, sekadar tu. Nak kata hujah, tak boleh lagi.